Kuala Lumpur, ibu kota dan urat nadi bagi negara Malaysia. Ia juga pusat bermacam-macam kegiatan, menyebabkan keadaan yang sibuk dan perubahan-perubahan yang pesat lagi mengkagumkan. Antara bukti-bukti menunjukkan kepribadian negara kita, bangunan parlimen, nadi pemerintahan berdemokrasi dan Stadium Merdeka, tempat upacara bersejarah bagi nusa dan bangsa, upacara pengisytiharan kemerdekaan. Dengan berbagai jenis dan bentuk kenderaan, dengan menaiki kereta api, bas, motorkar, motosikal dan sebagainya, ramai orang dari jauh dan dekat datang ke Bandaraya Kuala Lumpur. Mereka bertumpu ke merata-rata tempat di sekitar bandaraya untuk menjalankan urusan masing-masing. Semakin hari semakin sesak Kuala Lumpur. Kesesakan lalu lintas semacam ini adalah perkara biasa, seperti juga halnya di bandar-bandar lain. Sebagai pusat tumpuan perdagangan, Kuala Lumpur mempunyai lebih kurang 11,000 perniagaan semuanya. Dari jumlah ini, 7,600 adalah perniagaan berlesen. Angka-angka ini didapati dari tinjauan perdagangan tahun 1970. Kerajaan membentuk berbagai badan berkanun dengan tujuan mencapai matlamat dan cita-cita dasar ekonomi baru dan usaha ke arah menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum atau keturunan. Peluang-peluang perniagaan di negara kita yang giat membangun adalah terbuka luas dan modal wang serta bahan-bahan mudah diperolehi untuk kemajuan perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lain lagi. Antara bukti-buktinya dapat kita lihat dari terbinanya bangunan-bangunan bank seperti ini. Dengan adanya kestabilan politik dan galakan pelaburan modal, kemudahan moden seperti pinjaman bank memainkan peranan penting dalam usaha memajukan ekonomi di sesebuah negara. Besarnya urusan bank menjadi bukti tentang pesatnya perkembangan ekonomi negara kita. Pelaburan modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat disaksikan dari kesibukan di bank-bank dan pasaran saham. Bank Negara adalah sebagai bank pusat bagi Malaysia. Bermula sebagai sebuah kampung kecil, kira-kira 100 tahun lalu, Kuala Lumpur terletak di kuala antara Sungai Gombak dengan Sungai Klang. Perkembangannya dari pusat mengumpul biji timah menjadi ibu negara Malaysia merupakan satu proses sejarah dengan pengertian tersendiri. Memang sejak dulu lagi, Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran sebagai ibu negeri bagi negeri Selangor, negeri-negeri Melayu bersekutu, Persekutuan Tanah Melayu dan juga bagi negara Malaysia sampailah sekarang. Corak kerajaan tempatan di Kuala Lumpur bermula sejak tahun 1890. Hanya dalam tahun 1961, ibu negara ditadbirkan secara langsung oleh Kerajaan Persekutuan dengan kuat kuasa Akta Ibu Kota tahun 1960. Perkara-perkara kerajaan tempatan dapat dikendalikan dengan memuaskan, tetapi dalam aspek-aspek lain seperti soal tanah dan agama, pihak Pesuruhjaya Ibu Kota masih terpaksa merujukkannya kepada pihak berkuasa negeri Selangor sehingga pembentukan wilayah persekutuan. Beberapa saat menjelang tengah malam, bertempat di Padang Kelab Selangor, ramailah yang berhimpun untuk menyaksikan peristiwa bersejarah yang bakal ditulis dengan tinta emas. Peristiwa tamatnya zaman penjajahan dengan turunnya bendera Union Jack pada detik terakhir 30 Ogos 1957. Saat yang ditunggu-tunggu untuk kelahiran sebuah negara baru telah tiba. Seelok saja bermula hari baru, iaitu 31 Ogos 1957. Merdeka tanah airku yang tercinta. Dan bendera persekutuan dinaikkan dengan bangga dan megahnya. Lambang kedaulatan dan perpaduan bagi nusa dan bangsa. Di bandar Kuala Lumpur inilah tercipta sejarah bangsa kerana disitulah tercapainya taraf kemerdekaan bagi negara kita. Sejak waktu itu, bangsa kita menempuh berbagai perubahan dan cabaran menuju matlamat pembangunan. Merdeka! 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 Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Bangunan Parlimen, lambang dan pusat nadi pemerintahan secara demokrasi. Sistem pemerintahan yang kita amalkan bukan setakat memilih wakil-wakil menduduki Dewan Rakyat, tetapi juga terdapat dalam kaedah pemilihan Ketua Negara Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dari kalangan Raja-Raja 9 buah negeri dalam persekutuan. Melalui proses demokrasi, wilayah persekutuan bagi Kuala Lumpur dibentuk, yakni dengan persetujuan suara ramai yang mempunyai wakil dalam Parlimen. Tujuannya, menjamin kepentingan-kepentingan negara dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Dengannya, dapatlah diiktiraf kedudukan istimewa bandaraya itu sebagai ibu kota yang mempunyai peranan mencerminkan kepribadian negara pada keseluruhannya. Kuala Lumpur sebagai wilayah persekutuan dapat meneruskan kerja-kerja pentadbiran dengan lebih licin di bawah satu bidang kuasa, iaitu Kerajaan Persekutuan. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan tahun 1973 yang mengenai wilayah persekutuan telah dipersetujui oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Banyaklah perkara kepentingan negara dibawa ke jemaah menteri atau kabinet untuk dibincang dan mendapatkan nasihat. Perdana Menteri mempengerusikan sidang kabinet. Sidang Dewan Undangan Negeri Selangor pada 4 Julai 1973 telah meluluskan rang Undang-Undang Enactment Wilayah Persekutuan 1973 setelah perbincangan panjang lebar. Seluruh warga negara Malaysia menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kerana dengan murah hati dan ikhlas memperkenan penubuhan wilayah persekutuan bagi Kuala Lumpur. Ini dilakukan atas nama negara lebih daripada lain pertimbangan. Semangat kerjasama dan pengorbanan Baginda Sultan sangat-sangat disanjung tinggi dan akan ditulis dengan tinta emas dalam lembaran sejarah negara. Kuala Lumpur juga menjadi tuan rumah kepada banyak persidangan dan pertandingan serantau dan antarabangsa. Ini disebabkan Malaysia sedia mengadakan apa-apa jua kemudahan untuk para peserta dan wakil menjalankan urusannya dengan memuaskan hati. Tempat-tempat memang sedia ada seperti Dewan Tengku Abdul Rahman, Dewan Bahasa dan Pustaka dan lain-lain. Berlangsungnya peristiwa-peristiwa besar ini di ibu kota Kuala Lumpur dapat mengenalkan Malaysia di mata dunia. Persidangan-persidangan seperti IKAFE, INA dan lain-lain lagi semestinya dapat memberi kesempatan yang baik untuk memupuk perhubungan dan kerjasama antara negara-negara dalam segenap lapangan dan jurusan. Banyaklah faedah yang diperolehi melalui perjumpaan seperti ini. Maka menepatilah bagi Bandaraya Kuala Lumpur diberi sanjungan dan nama jolokan sebagai Bandaraya Persidangan atau Conference City. Antara hasil-hasil yang mendapat perhatian antarabangsa setelah diadakan persidangan di beberapa ibu kota di sekitar rantau Asia Tenggara ialah Perisytiharan Kuala Lumpur yang membuat rumusan tentang penubuhan wilayah aman, bebas dan berkecuali di Asia Tenggara. Satu upacara tahunan yang menghimpunkan para peserta dari negara-negara sahabat ialah pertandingan membaca Al-Quranul Karim bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Satu peristiwa yang bertujuan mengembangkan syiar Islam dan memupuk minat di kalangan penganut-penganutnya mendalami agama Tuhan. Memanglah wajar bagi Malaysia yang memasukkan dalam perlembagaan negara Islam sebagai agama rasmi mengambil daya utama menganjurkan majlis pertandingan seumpamanya. Tidak ketinggalan pertandingan-pertandingan sukan dan olahraga diadakan di Kuala Lumpur seperti sepak takraw, pesta bola merdeka dan lain-lain lagi. Hasil dari persidangan PATA tidak berapa lama dulu, banyaklah tempat dan kemudahan pelancong dimajukan di negara kita.
Kuala Lumpur mempunyai 23 buah hotel kelas 1 untuk menampung kegiatan pelancongan. Kemudahan beristirahat juga disediakan seperti kolam renang. Bandaraya Kuala Lumpur di waktu malam. Kelab-kelab malam dan restoran menjadi tumpuan manusia. Berbagai acara hiburan dan sajian untuk dinikmati oleh pelanggan dan pelancong. Peraduan dan pertunjukan seperti ini memang kerap diadakan untuk tontonan ramai. Ratu cantik tersenyum riang kerana mendapat kejayaan. Di Bandaraya Kuala Lumpur, beberapa bangunan kerajaan dibina dengan menggunakan unsur-unsur seni bina yang datangnya dari Asia Barat, seperti yang dapat disaksikan dari reka bentuk bangunan Sultan Abdul Samad yang menempatkan Kementerian Kewangan dan Dewan Undangan Negeri Selangor. Jalanan unsur-unsur kebudayaan seperti seni bina, bahasa, pakaian dan lain-lain dari dalam dan luar negeri memperkaya lagi khazanah seni budaya bangsa kita. Tugu Peringatan Negara terletak di Taman Bunga. Inilah lambang bagi mengingati jasa bakti pahlawan tanah air yang gugur dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negaranya. Museum Negara dengan seni bina ketimuran merupakan gedung di mana dapat disaksikan bukti-bukti sejarah dan budaya bangsa sejak berabad-abad lamanya. Terletak dalam satu kawasan seluas 700 ekar, Universiti Melaya ialah pusat pengajian tinggi yang ulung di negara kita. Untuk menampung kehendak dan keperluan mengadakan peluang-peluang pelajaran tinggi yang secukupnya kepada bilangan siswa yang semakin bertambah, maka universiti-universiti perlu ditambah. Yang demikian, beberapa lagi pusat pengajian telah dibentuk, iaitu Universiti Kebangsaan, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Pertanian. Tiap-tiap tahun, beribu-ribu siswazah menerima ijazah masing-masing setelah berjaya menjalani kursus di bangku universiti. Selain dari universiti-universiti, terdapat juga maktab-maktab dan institut-institut seperti Institut Teknologi Kebangsaan untuk memberi kursus akademik dan profesional dalam jurusan kejuruteraan, seni bina dan sebagainya. Sejajar dengan lunas-lunas perlembagaan Malaysia, agama Islam ialah agama rasmi dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai tajuk pimpinannya. Ciri-ciri kebebasan beragama terbukti dari rumah-rumah ibadat lain-lain agama seperti gereja, kuil-kuil dan tokong-tokong. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka yang muda mengamalkan dasar bersahabat dan berbaik-baik dengan semua negara dengan syarat tidak mencampuri hal ehwal dalam negeri masing-masing. Lawatan ketua-ketua dan pemimpin negara asing adalah bukti nyata akan hasrat negara kita hendak memupuk keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Lawatan mereka bertujuan mengeratkan lagi tali persahabatan dan kerjasama untuk faedah kedua-dua belah pihak. Sistem pembangunan di Malaysia menarik minat pelawat-pelawat. Dengan terbentuknya Majlis Perbandaran bagi Kuala Lumpur selepas Perang Dunia Kedua, kawasannya menjadi 36 batu persegi. Tetapi dengan penubuhan wilayah persekutuan pada 1 Februari 1974, luas kawasannya menjadi 94 batu persegi, iaitu kira-kira 3 kali ganda dari keluasan yang ada sekarang.
Organisasi pentadbiran bagi Ibu Kota Kuala Lumpur menurut Akta Ibu Kota 1960, Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 dan Akta Bandaraya Perancangan 1973 tidak berubah walaupun terdapat pertukaran taraf dan tambahan tanggungjawabnya. Selain tugasnya dalam perkara kerajaan tempatan, Datuk Bandar mempunyai tanggungjawab mengawasi, mengawal dan merancang pembangunan segala tanah dalam lingkungan Bandaraya Kuala Lumpur serta penggunaan tanah-tanah dan bangunan-bangunan. Wujudnya susunan pentadbiran ini bertujuan memenuhi fungsi-fungsi berikut: memberikan perkhidmatan kesihatan, kebajikan dan keselamatan sosial untuk kesejahteraan penduduk-penduduk bandaraya, menyenggara, merancang dan membina untuk pembangunan Kuala Lumpur, dan menyediakan rancangan-rancangan dan perkhidmatan untuk pembangunan sosial. Organisasi pentadbiran bandaraya menjalankan tugas dalam menghadapi berbagai masalah seperti penempatan semula setinggan-setinggan, kebersihan dan perubatan, bekalan air dan elektrik, lalu lintas dan sebagainya. Masalah kesesakan dan setinggan adalah antara yang paling sulit dihadapi oleh pihak pentadbiran bandaraya. Tambahan pula, yang merumitkan lagi ialah soal kekurangan tapak bangunan. Yang demikian, Dewan Bandaraya terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak. Di bawah rancangan Malaysia kedua sahaja, sejumlah 30 juta ringgit diuntukkan bagi perumahan rakyat sebanyak 4,685 unit rumah pangsa, 128 rumah kedai dan 165 unit untuk kesenangan rakyat. Darjah kesihatan yang tinggi terdapat di Ibu Kota Kuala Lumpur ialah hasil perjuangan melawan penyakit-penyakit sejak hampir 100 tahun yang lalu. Sekarang, terdapat 5 buah klinik yang memberi perkhidmatannya di sekitar bandaraya dan klinik yang ke-6 sedang dalam peringkat pembinaan. Ketua Pegawai Pentadbir berganding rapat dengan pegawai-pegawai pentadbir dan pakar-pakar lain sentiasa berusaha untuk menjalankan tanggungjawab mereka bagi mengadakan berbagai kemudahan dan perkhidmatan kepada penduduk-penduduk bandaraya Kuala Lumpur dan seterusnya wilayah persekutuan. Dengan perancangan yang teliti dan dengan wujudnya jentera pentadbiran yang tersusun rapi, pihak kerajaan pasti dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mencapai matlamat-matlamat negara dan kerajaan tempatan di dalam wilayah persekutuan. Berbagai projek masa depan bagi Kuala Lumpur seperti yang dapat disaksikan daripada contoh khayalan pelukisnya ini apabila menjadi kenyataan kelak akan memberi gambaran tentang rupa dan keadaan alam sekeliling wilayah persekutuan yang menimbulkan kepribadian bangsa sebagai sumber kebanggaan dan kemegahan warga negara Malaysia seluruhnya.